Hai semua. Okey, lama sis menyepi. So hari ni saya nak share masak lauk kurma daging pula. Cara saya lah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daging lembu, 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, setengah inci halia. Bahan-bahan penumis, kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, 2 sudu besar minyak sapi, 1 sudu besar serbuk jintan putih, 1 sudu besar serbuk jintan manis, 2,5 sudu besar serbuk kurma, 1 sudu besar jus lemon, 2 biji kentang, 1 cawan air. Okey, jom kita start. So, mula-mula saya rebuskan daging. So, daging ni terpulang. Nak gunakan daging apa-apa pun boleh. Cuma masukkan ke dalam periuk, tuangkan air dan biarkan mendidih. So, pastikan guna api yang kecil. Saya gunakan daging kotak. So, kita akan rebus sampai dia empuk. Bila dah empuk, jadi tutupkan api dan keluarkan daging. Okey. Dan air rebusan daging ni kita boleh gunakan untuk masakan lain juga. Seterusnya sejukkan sekejap daging ni. Bila daging dah sejuk sedikit, jadi bolehlah dipotong kecil. Ikutlah saiz mana yang anda suka. Potongannya tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Just nice nanti bila nak kunyah. Okay, setengah orang dia akan potong daging dulu, kemudian baru rebus. Macam saya terpulanglah ikut preference masing-masing. Saya prefer rebus dulu, kemudian baru potong. Oh ya, kalau ikut petua orang tua-tua, dia suruh kita potong daging ni ikut ira daging tu ataupun ikut dia punya urat daging tu. Tujuannya supaya daging akan kekal lembut dan dia tak liat lah. Okey. Setelah daging siap dipotong, seterusnya kita akan ketepikan dahulu sebab kita akan proceed untuk menumis pula. Okey, jadi panaskan kuali dan masukkan minyak sapi. Okey, untuk minyak sapi ni, anda boleh guna apa-apa brand minyak sapi pun boleh. Okey, asalkan dia minyak sapi lah. Cuma kalau saya prefer guna brand QBB. Sekejap saya akan tunjukkan gambar. Macam ni rupa dia. Saya prefer sebab dia lagi wangi. Dan rasa dia pun sedap. Okey, seterusnya sebelum tumis, kita akan hiriskan halia, bawang dan juga bawang putih. Cuma yang bawang besar tu kita cuma belah 4 sahaja. So, bila minyak sapi dah panas, jadi boleh kita masukkan bahan-bahan tumis. Saya masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Okey, dan kacaukan sehingga garing sedikit dan dia akan naik bau. Okey, kemudian masukkan pula bahan-bahan penumis tadi. Okey, kemudian kita akan masukkan pula rempah kurma. Okey, masukkan juga serbuk jintan manis, serbuk jintan putih. Dan juga masukkan sedikit air. Okey, kacaukan supaya rempah dia garing dan dia tak berketul. Okey, pastikan masak guna api yang kecil saja. Okey, sentiasa kacaukan supaya ia tak berkerak dan tak hangus.
Okey, kita akan masakkan rempah ni sampai dia jadi pecah minyak. Okey. Seterusnya kita akan masukkan pula santan selepas dia dah pecah minyak ni lah. Okey. Okey, sambung kacau lagi sampai sebati. Santan ni saya gunakan santan kotak saja. Kalau ada santan yang pure tu boleh saja gunakan. Okey, cuma kita akan banyakkan mengacau supaya kita tak nak rempah berketul dan kita nak dia betul-betul sebati. Okey, setelah sebati kita akan masukkan pula kentang. Kentang ni yang kita dah buangkan kulit dan dibelahkan 4 sahaja. Okey, teruskan mengacau lagi. Dan biarkan kuah mendidih sehingga kentang ni empuk. Okey, setengah orang panggil dia sebut lembut lah. Sama ada kentang ni akan empuk ataupun lembut. Okey, again kita akan pastikan api kecil saja. Setelah beberapa minit, bila kentang dah empuk, jadi kita akan masukkan pula daging yang dah direbus dan dipotong tadi. Okey, kacau lagi supaya daging ni dia betul-betul meresap dengan kuah kurma ni. Okey, seterusnya kita akan masukkan pula sedikit garam. Garam secukup rasa. Okey, seterusnya masukkan bawang besar yang juga kita potong 4. Okey, kacau lagi sehingga dia sebati. Dan kemudian biarkan ia merenih atau mendidih seketika. Okey, masakan kurma ni dia terkenal. Dan sebenarnya masakan kurma ni macam-macam cara. Ada setengah orang dia akan letak yogurt, setengah orang dia akan letak sedikit kerisik, setengah orang ada bahan-bahan lain lah. So macam-macam versi sebenarnya. So mana-mana pun boleh. Okay, dan yang pasti masakan yang berasaskan santan seeloknya dia perlu dimasak lama. Okay, supaya tujuannya untuk pastikan lauk kita tahan lama dan tak cepat basi. Okay, sebab bila santan tak cukup masak, dia memang senang cepat basi lah. Kita tak nak pagi masak, petang dah basi. Okey, dari segi kepekatan kuah pula, itu pun terpulang. So kalau suka kuah ni pekat sedikit, jadi tak perlulah tambahkan air. Dan kalau jenis yang suka cair sedikit, jadi tambahkan air saja. Macam family saya, dia memang suka jenis yang cair sikit, tak suka terlalu pekat sangat. Okey, nampaknya lauk kurma kita hampir siap. So akhir sekali kita akan tuangkan jus limau ataupun jus lemon. Kali ni saya gunakan limau nipis, tapi kalau tak ada limau nipis, jus lemon tu pun boleh sajalah. Tujuannya untuk kita seimbangkan rasa lauk kurma tu. Okey, akhirnya lauk kurma saya dah siap. Jadi bolehlah dihidangkan. Okey, lauk kurma ni sedap untuk dimakan dengan nasi biasa, nasi putih tu, ataupun nak makan dengan nasi minyak ke, apa-apa pun boleh. Okey, inilah hasilnya. Okey semua, selamat mencuba.